Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Riza B. Hamzah. Nombor matrik saya ialah C20A1407 dan hari ini saya akan menerangkan tentang 6 konsep reka bentuk dalam proses reka bentuk melalui kursus CFT 1082 Asas Reka Bentuk Produk. Produk yang saya telah pilih yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ialah botol hand sanitizer yang akan dinaiktarafkan kepada gelang hand sanitizer. Konsep reka bentuk yang pertama ialah kenyataan reka bentuk. Botol hand sanitizer pembersih tangan bersaiz kecil yang terikat dipasangkan pada pergelangan tangan mengikut saiz pergelangan tangan manusia yang mudah dibawa ke mana sahaja, yang terikat pada tangan manusia ketika berjalan di luar rumah seperti pergi ke pusat membeli belah, kedai runcit dan tempat lain. Konsep reka bentuk yang kedua ialah objektif reka bentuk. Maklumat projek yang hendak dicapai ialah untuk memastikan pengguna sentiasa memakai hand sanitizer ketika di luar rumah. Yang kedua adalah memudahkan kerja manusia yang sentiasa melakukan aktiviti seharian tanpa sentiasa memegang botol hand sanitizer serta memudahkan tanpa mengambil, mengeluarkan atau membuka dan menutup kembali botol hand sanitizer apabila hendak digunakan. Yang ketiga ialah untuk kepada mereka yang sentiasa keluar daripada rumah seperti bekerja, bersukan dan sebagainya dalam krisis pandemik COVID-19 sekarang. Konsep reka bentuk yang ketiga ialah masalah reka bentuk. Yang pertama ialah sentiasa memegang dan menyimpan di dalam beg tangan ataupun poket seluar. Yang kedua adalah menyukarkan atau melambatkan masa manusia untuk membuka beg atau mengeluarkan botol hand sanitizer daripada poket seluar apabila ingin digunakan di luar rumah. Yang ketiga ialah terkadang segelintir atau kebanyakan manusia lupa akan di mana mereka menyimpan atau meletak botol hand sanitizer mereka. Yang keempat adalah sentiasa memegang dengan selamat dan berhati-hati serta tidak melupakan keberadaan botol hand sanitizer itu berada. Masalah reka bentuk juga wujud kerana seseorang manusia itu ingin cepat menggunakan cecair hand sanitizer. Sebagai contoh saya boleh buktikan adalah contohnya segelintir kedai yang kita ingin pergi untuk membeli barang atau sebagainya. Contohnya kedai yang tidak menyediakan botol hand sanitizer atau mereka lupa untuk meletakkan botol hand sanitizer di depan kedai mereka. Jadi kita sebagai pengguna ni, sebagai manusia, kita sebelum masuk ke kedai kita sentiasa mencek suhu, scan kod QR. Yang lagi penting adalah menggunakan cecair hand sanitizer itu dalam botol. Tetapi dengan mudahnya yang untuk produk gelang hand sanitizer kerana ia dapat memperpendekkan jangka masa penggunaan cecair hand sanitizer yang berbentuk gelang. Kerana kalau kita menggunakan botol hand sanitizer walaupun kecil sekalipun, ia akan memperlambatkan masa kita untuk mengeluarkan, membuka ataupun menutup botol tersebut. Jadi dengan adanya produk gelang hand sanitizer tersebut, ia dapat mengurangkan atau memperpendekkan jangka masa penggunaan cecair hand sanitizer oleh seseorang manusia itu apabila ingin digunakan untuk aktiviti seharian. Konsep reka bentuk yang keempat ialah kriteria reka bentuk. Yang pertama adalah pengguna. Gelang hand sanitizer ini sesuai kepada orang dewasa, 18 tahun ke atas, orang yang bekerja, belajar, bersukan, para pelajar sekolah menengah 13 tahun hingga 17 tahun dan juga para pelajar sekolah rendah 9 hingga 12 tahun. Kebiasaannya bawah 8 tahun, kebiasaannya di bawah pengawasan teliti oleh ibu bapa serta bayi. Yang kedua adalah konsultasi. Kedai farmasi atau kedai yang melibatkan kesihatan haruslah dirujuk oleh pengguna tentang maklumat dan keselamatan produk. Yang ketiga ialah keselamatan. Peratus keberkesanan cecair sanitizer haruslah mengikut piawai atau kadar peratus yang telah ditetapkan oleh pihak kesihatan seperti KKM, WHO, seperti kebiasaan yang sama seperti sanitizer yang lain. Tidak ada ketajaman yang timbul pada produk dan tidak mengganggu keselesaan pada pergelangan tangan manusia. Yang keempat adalah ergonomik. Berat gelang hand sanitizer selepas isi cecair hand sanitizer hendaklah mudah dibawa tanpa membebankan apabila terikat pada pergelangan tangan.
bersaiz kecil dan saiz haruslah sesuai dengan pergelangan tangan manusia. Yang kelima adalah bahan. Bahan tahan lama, tidak mudah terhakis dan kalis daripada cecair sanitizer. Konsep reka bentuk yang kelima ialah pengaruh reka bentuk. Profil syarikat ialah Dettol, Lifebuoy, Antibacs. Profil orang ialah seperti artis yang terkenal iaitu Mira Filzah. Untuk mencari profil orang ni, untuk kita memperkenalkan reka bentuk produk kita ni, ia haruslah kena dengan produk yang kita ingin jual. Contoh, produk hand sanitizer ini berkaitan dengan kesihatan. Jadi kita kena cari influencer ataupun artis yang sentiasa menjaga kesihatan, berwatak ceria dan bersikap positif. Contoh macam yang saya telah tulis dan saya telah type ialah orang yang sepatutnya, contoh berwatak mesra, terkenal dengan penjagaan kesihatan dan juga ceria. Profil alam semula jadi ialah air terjun yang berada di hutan yang bersih, indah dan nyaman. Konsep reka bentuk yang keenam ialah sasaran pasaran. Yang pertama ialah sasaran pengguna. Orang dewasa yang bekerja setiap hari, pelajar universiti atau diploma, pelajar sekolah menengah dan pelajar sekolah rendah sentiasa melakukan aktiviti di luar rumah. Sasaran pengguna yang saya masukkan ini adalah sasaran pengguna yang kerap keluar rumah. Contohnya macam seminggu 5 hari, iaitu kepada orang yang bekerja seharian. Contohnya macam pekerjaan cikgu yang sentiasa keluar daripada sekolah. Contohnya macam masuk ke kelas. Jadi hand sanitizer ni amat penting untuk mereka untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19. Ia juga layak digunakan oleh para pelajar, contoh pelajar sekolah menengah, sekolah rendah ataupun pelajar IPTA, diploma dan sebagainya. Kedua dalam sasaran pasaran ialah promosi dan harga. Ia haruslah berpatutan, tidak mahal, mengikut kadar purata kos perekaan produk dan tidak membebankan pengguna kerana ia amat penting untuk kegunaan seharian. Yang ketiga ialah tempat. Farmasi, kedai kesihatan dan tempat membeli belah. Harga yang berpatutan dan tidak mahal yang saya telah tunjukkan pada slide tadi kerana segelintir masyarakat kita ni tidak mampu membeli barang yang terlalu mahal pada ketika ini kerana segelintir masyarakat mengalami ataupun terkesan daripada pandemik COVID-19. Contoh macam krisis kewangan dari setiap keluarga tersebut. Contoh macam golongan B40. Penjualan produk gelang hand sanitizer ini haruslah di tempat yang sepatutnya. Contoh, gelang hand sanitizer ini dijual di farmasi, kedai kesihatan. Kalau kita menjual gelang hand sanitizer ini di kedai motor, kedai kereta ataupun kedai baju, ia tidaklah digalakkan dan ia nampak tidak normal atau orang kata macam agak janggal untuk kita lihat kerana ia tidak kena pada tempat dan produk yang ingin dijual. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.